Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah pada hari yang penuh keberkatan ini. Sejak zaman berzaman, manusia telah memandang ke langit malam yang luas, penuh bintang, dan bertanya-tanya tentang rahsia alam semesta. Bagaimana ia bermula? Dari mana asalnya? Dan adakah ia akan berakhir suatu hari nanti? Setiap bintang yang bersinar menimbulkan rasa kagum dan keinginan untuk mengetahui lebih dalam. Rasa ingin tahu ini adalah fitrah manusia. Satu naluri semula jadi yang mendorong kita untuk mencari dan memahami kebesaran Allah yang Maha Pencipta. Dari kecil hingga dewasa, kita sentiasa tertanya-tanya tentang keajaiban di sekeliling kita. Sains moden kini berusaha keras memahami alam dengan pelbagai teknologi canggih, seperti teleskop gergasi dan satelit angkasa. Namun, Al-Quran telah memberi petunjuk tentang rahsia kosmos ini lebih 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mampu meneroka angkasa lepas. Al-Quran bukan sekadar panduan hidup, tetapi juga mengajak kita berfikir, merenung, dan mengkaji alam semesta. Ia menggalakkan kita untuk menggunakan akal dan ilmu dalam memahami ciptaan Allah. Hari ini, kita akan menyelami bersama bagaimana Al-Quran membongkar rahsia kosmologi yang baru sahaja ditemui oleh sains moden, dan bagaimana ayat-ayatnya seolah-olah mendahului penemuan saintifik. Kita akan lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran bukan sahaja penuh makna, tetapi juga mempunyai struktur matematik yang menakjubkan, seolah-olah menjadi jambatan antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Semua ini membuktikan bahawa Al-Quran adalah wahyu suci dari Allah yang Maha Mengetahui, yang ilmunya meliputi segala sesuatu di langit dan di bumi. Mari kita buka hati dan minda, menambah iman dan mengagumi kebesaran Allah melalui keajaiban alam semesta yang terbentang luas di hadapan kita. Semoga perbincangan ini diberkati Allah dan menjadi asbab untuk kita lebih dekat kepadanya serta menghargai ilmu dan kebesaran ciptaannya. Untuk memulakan perjalanan ini, mari kita rujuk buku Keajaiban Al-Quran, sebuah karya yang mengumpulkan penemuan-penemuan luar biasa yang terkandung dalam kitab suci kita Al-Quran. Buku ini bukan sekadar bacaan, tetapi juga jendela kepada rahsia alam semesta yang telah lama tersembunyi. Setiap helaian membawa kita menelusuri keajaiban yang telah disebut ribuan tahun dahulu, jauh sebelum sains moden menemui jawapannya. Fokus utama kita adalah pada bab 11 hingga 15, 5 bab yang menjadi kunci rahsia alam semesta, membongkar misteri yang menghubungkan wahyu dan penemuan saintifik. Bab 11 membincangkan tentang pengembangan alam semesta, satu fakta yang hanya ditemui oleh sains pada abad ke-20, namun telah pun disebut dalam Al-Quran sejak berabad-abad lamanya. Ini membuktikan betapa mendalamnya ilmu yang terkandung dalam wahyu. Seterusnya, bab 12 menyentuh tentang asal-usul alam, yang selari dengan teori Big Bang, teori yang menjadi asas kepada pemahaman kita tentang permulaan kosmos. Bab 12 pula mengkaji struktur langit yang berlapis-lapis seiring dengan penemuan saintifik tentang lapisan atmosfera bumi dan struktur kosmik yang kompleks, membuktikan keselarasan antara wahyu dan sains. Bab 16 membahas keseimbangan kosmik. Segala-galanya dicipta dengan ukuran, perhitungan, dan harmoni yang sempurna, memastikan kestabilan alam semesta. Bab 15 menyorot fungsi bintang sebagai panduan, bukan saja untuk pelayaran dan penjelajahan, tetapi juga sebagai simbol petunjuk sepanjang zaman, dari generasi ke generasi. Kelima-lima bab ini membentuk gambaran menyeluruh tentang pandangan Al-Quran terhadap kosmos, menghubungkan antara ilmu pengetahuan, keajaiban ciptaan, dan kebesaran pencipta. Ia adalah satu harmoni yang luar biasa, penuh dengan hikmah ilahi, dan selari dengan penemuan saintifik moden, membuktikan keabadian ilmu wahyu. Inilah keindahan ilmu yang menanti untuk diterokai, membuka minda dan hati kita untuk terus mencari makna di sebalik setiap bintang di langit. Keajaiban pertama yang menakjubkan, pengembangan alam semesta, satu fenomena yang baru difahami manusia pada abad ke-20, namun telah lama disebut dalam Al-Quran. Pada tahun 1929, Edwin Hubble, seorang ahli astronomi terkenal, menemui bahawa galaksi-galaksi di alam semesta ini sedang bergerak menjauhi kita. Penemuan ini membuktikan bahawa alam semesta sebenarnya sedang mengembang. Satu fakta yang mengubah pemahaman manusia tentang kosmos. Namun, lebih 1400 tahun sebelum itu, surah Ad-Dariyat ayat 47 telah menyatakan, "Dan langit itu kami bina dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Ayat ini seolah-olah memberi petunjuk awal tentang rahsia alam semesta.
Perkataan musiun dalam ayat ini membawa maksud proses peluasan yang berterusan. Sangat selari dengan penemuan sains moden yang membuktikan alam semesta sentiasa berkembang tanpa henti. Keajaiban ini bukan hanya terletak pada maknanya, tetapi juga pada struktur matematik ayatnya yang sangat unik dan luar biasa. Surah ke-51, hasil darab 2 nombor perdana 13-11 dan ayat ke-47 juga nombor perdana. Gabungan ini membentuk satu corak matematik yang sangat menarik. Corak matematik ini seolah-olah menandakan struktur asas alam semesta. Seakan-akan ada hubungan tersembunyi antara nombor, ayat, dan ciptaan Allah. Mustahil seorang manusia biasa pada abad ke-7, tanpa sebarang teknologi moden, mampu menulis ayat yang begitu tepat dari segi saintifik dan numerik. Ini adalah wahyu dari Allah, pencipta segala rahsia dan keajaiban alam semesta, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ayat ini menghubungkan fakta pengembangan alam dengan kekuasaan Allah, menunjukkan bahawa setiap fenomena alam adalah tanda kebesarannya. Di sebalik hukum fizik yang mengatur alam, ada kuasa ilahi yang mentadbir dan mengawal segalanya dengan penuh hikmah. Sains dan wahyu bertemu dalam satu ayat yang agung. Inilah keajaiban Al-Quran, kitab yang sentiasa relevan sepanjang zaman. Jika alam semesta mengembang, pasti ia bermula dari satu titik. Itulah asas teori Big Bang. Teori ini menyatakan seluruh alam bermula dari satu titik kecil dan panas lalu mengembang. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Langit dan bumi dahulunya satu yang padu, lalu kami pisahkan, fatakna." Ayat ini menggambarkan keadaan alam sebelum Big Bang. Satu unit tunggal yang dipisahkan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tahu konsep saintifik ini tanpa teknologi? Jawabannya, wahyu dari Allah, pencipta proses itu sendiri. Surah ke-21, 37 nombor perdana, dan ayat ke-30, corak matematik yang konsisten. Keseimbangan perkataan langit dan bumi di seluruh Al-Quran juga menunjukkan keunikan numerik. Setiap huruf dan perkataan diletakkan dengan penuh kebijaksanaan. Al-Quran mendahului sains dalam membongkar rahsia alam. Bagaimana struktur alam semesta? Adakah ia rawak atau teratur? Al-Quran menyebut tentang 7 langit berlapis-lapis dalam surah Al-Mulk ayat 3, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat ketidakseimbangan pada ciptaannya. Tafsiran ulama 7 lapisan atmosfera atau struktur kosmik yang lebih besar. Sains modern mengesahkan alam semesta sangat berstruktur, galaksi, gugusan, superclusters, dan filamen kosmik. Peta 3 dimensi alam semesta menyerupai sarang laba-laba yang teratur, selari dengan gambaran Al-Quran. Surah ke-67, nombor perdana, ayat ketiga, dan angka 7. Semua nombor penting dan sering diulang dalam Al-Quran. Gabungan nombor ini mencipta corak matematik yang unik. Struktur ayat mencerminkan kesempurnaan struktur langit. Bukti reka bentuk ilahi yang teliti. Alam semesta memerlukan keseimbangan sempurna untuk stabil. Allah meletakkan sistem keseimbangan, Al-Mizan, dalam surah Ar-Rahman ayat 7, dan langit telah ditinggikannya, dan dia meletakkan neraca keseimbangan. Keseimbangan ini merangkumi graviti, orbit planet, dan hukum fizik lain. Jika graviti terlalu kuat atau lemah, alam tidak akan wujud seperti sekarang. Sains memanggilnya fine-tuning of the universe, penalaan halus yang menakjubkan. Bagi Muslim, ini adalah bukti kekuasaan Allah. Surah ke-55, ayat ke-7, dan pengulangan frasa, "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" sebanyak 31 kali, nombor perdana. Nilai abjad Al-Mizan juga berkait dengan nisbah matematik. Keseimbangan ini terpancar dalam struktur surah dan ayatnya. Allah menunjukkan keseimbangan di alam dan dalam firman-Nya. Setiap perincian diatur dengan sempurna. Inilah keajaiban Al-Quran dan alam. Al-Quran juga menyorot manfaat praktikal ciptaan langit, bintang sebagai penunjuk arah. Sebelum teknologi modern, manusia bergantung pada bintang untuk navigasi di darat dan laut. Surah An-Nahl ayat 11, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Bintang seperti Polaris menjadi panduan utama mencari arah. Al-Quran bukan hanya teori, tetapi juga relevan dalam kehidupan seharian. Ilmu falak adalah sebahagian tradisi keilmuan Islam. Surah ke-16, ayat ke-19, kesamaan nombor yang jarang berlaku, menandakan keistimewaan ayat ini. Nombor 19 adalah 4 kuasa 2, simbol kestabilan. Setiap perincian diatur dengan kebijaksanaan ilahi. Para saintis mencari theory of everything, satu persamaan yang menerangkan semua hukum alam.
Konsep ini selari dengan tauhid di sebalik kepelbagaian, ada satu pencipta. Al-Quran telah menyatakan kesatuan ini dalam akidah La ilaha illallah. Keajaiban matematik dalam ayat-ayat Al-Quran, nombor perdana, nisbah pengulangan adalah bayangan kepada theory of everything. Alam dan Al-Quran sama-sama mempunyai struktur yang bersepadu. Ini membuktikan pencipta dan penurun wahyu adalah zat yang sama. Nabi Muhammad SAW bukan ahli matematik, namun Al-Quran penuh kod matematik yang hanya difahami dengan teknologi moden. Al-Quran terpelihara dari segi teks dan struktur dalamannya. Hari ini kita hanya menyentuh 5 mutiara dari lautan ilmu Al-Quran. Al-Quran telah membicarakan pengembangan alam, asal-usulnya, struktur berlapis, keseimbangan, dan fungsi bintang. Semua ini baru ditemui sains modern. Ini bukti Al-Quran adalah mukjizat yang kekal. Keajaibannya terletak pada kebenaran saintifik, keindahan bahasa, dan struktur matematiknya. Al-Quran berbicara kepada akal, hati, dan roh kita. Semakin dikaji, semakin jelas kebesaran Allah. Jadikan Al-Quran teman hidup, bukan sekadar bacaan musiman. Renungi setiap ayat, ajak keluarga dan sahabat meneroka keajaibannya. Kongsikan ilmu ini, kerana setiap kebaikan yang dikongsi akan terus mengalir pahalanya. Semoga Allah memberi kita semangat untuk terus belajar dan mengamalkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban Al-Quran menyingkap theory of everything melalui perspektif kosmologi. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 11 hingga 15, menghidangkan siri keajaiban kosmologi yang menakjubkan, mendedahkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu astronomi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menawan. Tema-tema ini, pengembangan alam semesta, bab 11, asal-usul alam semesta, bab 12, struktur lapisan langit, bab 13, keseimbangan kosmik, bab 16, dan bintang sebagai panduan, membentuk naratif yang selari dengan theory of everything. TOI, sebuah rangka kerja saintifik yang bertujuan menyatukan semua daya asas alam, graviti, elektromagnetisme, daya nuklear kuat, dan daya nuklear lemah untuk menjelaskan semua fenomena fisikal. Melalui bahagian kiraan, operasi, dan logik, buku ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menyatukan ilmu kosmologi dengan corak numerikal yang konsisten, mencadangkan pengetahuan ilahi yang merangkumi semua aspek alam. Jom kita selami bagaimana Al-Quran mencerminkan TOI melalui perspektif kosmologi. Sintesis tema kosmologi dan kaitan dengan TOI. Bab 11 hingga 15 dalam buku ini membentuk satu rangkaian tema kosmologi yang saling melengkapi. Setiap satu disokong oleh ayat Al-Quran dan corak nombor yang menunjukkan ketepatan ilahi. Bab 11, pengembangan alam semesta, Ad-Dariyat Limsitom Patudi. Ayat dan langit kami bina dengan kekuatan dan kami yang meluaskannya. Tema pengembangan alam semesta, selari dengan penemuan Edwin Hubble tentang peralihan merah galaksi, asas kosmologi moden. Corak numerikal, 7 perkataan, nombor perdana, 310 kekerapan sama. Langit, 114 mm 63, 63 bertiga kala 21. Nisbah huruf perkataan 37 mau 4.29. Hampir TOI. Pengembangan alam semesta dikawal oleh graviti, relativity Einstein. Dan TOI bertujuan menyatukan graviti dengan daya lain untuk menjelaskan dinamik kosmik. Bab 12, asal-usul alam-biya 20. Ayat. Tidakkah orang-orang kafir melihat bahawa langit dan bumi dahulunya bersatu, kemudian kami pisahkan? Tema, penciptaan alam semesta selari dengan teori Big Bang disahkan oleh radiasi latar belakang, Penzias dan Wilson. Corak numerikal, 19 perkataan, nombor perdana, 310 sama, 11 bertiga di 38, 38 minus 30 8, nisbah 80 minus 19 ma 4.21, hampir pi. Kaitan TOI, Big Bang melibatkan graviti dan keadaan kuantum awal yang TOI cuba satukan melalui teori seperti kuantum graviti. Bab 13, struktur lapisan langit, Al-Mulk 67, Masdiri. Ayat yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis tanpa cacat celah. Tema, struktur kosmik berlapis selari dengan lapisan atmosfera atau zon galaksi dalam astrofizik. Corak numerikal, 17 perkataan, nombor perdana, 310 sama, 11 67 nombor perdana. Nisbah 50 beri 13 pada 3.85, hampir pi. Kaitan TOI, struktur kosmik dikawal oleh graviti dan TOI mencari penyatuan dengan daya lain untuk menerangkan susunan alam. Bab 16, keseimbangan kosmiki. Ayat, dan langit kami angkat dan kami tetapkan keseimbangan. Tema,
keseimbangan kosmik, selari dengan pemalar fizik halus, IJ pemalar graviti, yang memastikan kestabilan alam semesta. Corak numerikal, 5 perkataan, 8 mizan, 114, 55, 59, nisbah 20, 5, mumta, hampir pi. Kaitan TOI, pemalar fizik halus melibatkan semua daya asas dan TOI bertujuan menyatukannya untuk menerangkan kestabilan kosmik. Bab 16, bintang sebagai panduan, 16, ayat dan tanda-tanda, dan dengan bintang mereka mendapat petunjuk. Tema, peranan bintang dalam navigasi dan dinamik kosmik, selari dengan astrofizik, EG, nukleosintesis bintang. Korak numerikal, 6 perkataan, 19 najem, nomor perdana, 11, 2, 57, 57, minus 16, 51, nomor perdana, nisbah 25, adalah 6, mamot koin 1 hampir pa. Kaitan TOI, bintang melibatkan gravity orbit dan daya nuklear fusi, yang TOI cuba satukan. Kiraan, korak numerikal. Merentas korak nombor merentas. Bab 11-19 menunjukkan kesatuan matematik yang luar biasa. Jumlah perkataan, Jujo bab 19, bab 12, plus 13, bab 11, plus 5, bab 16, plus 15, kuah 50 perkataan. 55 was 10, nombor bulat yang konsisten. Kekerapan perkataan utama, tidak suatu sama, bab 11 cus 13, 8 mizan, bab 16, 19 najem bab 16. Majoriti nombor perdana, 7, 19, 13, 5, 19, porto 7, 4, 9, porto 1. Hubungan dengan serata belat surah, bab 19, 1 plus 5 timap 93 ritiar webtio. Bab 12, 11, 11 W3 ko 38, 38 8. Bab 13, 11 cus 7 perdana. Bab 16, 9 batas 55 ini masmian perdana. Bab 16, 11 pada 2 agak 5 jujud dengan 11 kompakri 1 perdana. Nisbah pi like 4.2 hingga bab 11 mat 21 bab 12 asti kontak 5 bab 11 mat bab 11 4.11 menunjukkan harmoni matematik. Jumlah huruf 30 bab 11 tambah 10 bab 12 50 bab 11 20 bab 16 15. Korak 30 pada 3 pada 10, 60 pada 4 pada 20, 50 pada 5 10, 20 pada 4 5, 25 pada 55. Operasi matematik sik operasi matematik dalam bab 11 19 melibatkan langkah sistematik, kiraan perkataan dan huruf. Setiap ayat 51 47, 21 setiap 3, 55 7, 11 19 dihitung menggunakan teks hafs, menghasilkan nombor seperti jujo, 11, 13, 5, perkataan, dan 30, 80, 50, 20, 25. Ujian nombor perdana, nombor seperti jujo, 11, 11, 5, 19, 47, 59, 41 disahkan sebagai perdana, menunjukkan ketelitian. Kekerapan perkataan sama mizan 8 dihitung melalui konkordans Al-Quran. Hubungan dengan Sabri Mamblat, operasi seperti pengurangan saksu min 16 surah dan pembahagian menghasilkan nombor bermakna 6 tikia 8 bakta 7 limpat 9 bakta 1 pi. Nisbah pi like huruf wal perkataan ij 30 ojus minu menghampiri pi, menunjukkan harmoni matematik merentas bab. Logik Al-Quran dan TOI. Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya dengan TOI. Ketepatan saintifik, bab 11 pengembangan selari dengan peralihan merah Hubble, bab 12 Big Bang selari dengan radiasi latar belakang, bab 13 lapisan langit selari dengan struktur kosmik, bab 16 keseimbangan selari dengan pemalar fizik halus, bab 15 bintang selari dengan navigasi dan nukleosintesis. Semua ini mustahil diketahui pada abad ke-7 tanpa teknologi modern. Korak numerikal, nombor perdana 7, 19, 13, 5, 7, 5, 9, 1, dan nisbah pi like menunjukkan struktur matematik yang tidak mungkin rawa. Kaitan dengan TOI, TOI mencari penyatuan grafiti, elektromagnetisme, dan daya nuklear. Al-Quran mengintegrasikan fenomena kosmologi, bab 11-19, dengan tema lain, bab 6-10, embriologi, hidrologi, hidrologi, geologi, atmosfera. Melalui corak nombor, mencerminkan pengetahuan ilahi yang menyeluruh, selari dengan matlamat TOI. Hujah ilahi. Ketepatan saintifik dan matematik ini hanya boleh datang dari sumber ilahi. Membuktikan Al-Quran sebagai firman Allah. Visualisasi korak numerikal. Berikut adalah carta yang menggambarkan corak nombor merentas. Bab 11-19, corak 17. Carta, korak numerikal kosmologi Al-Quran. Penerangan, karta bar yang membandingkan jumlah perkataan untuk setiap ayat dalam bab 11-19. Label dan data. Bab 11 adat biat bal anbiya diuhat bzi prisiti.
Bab Mulk Nupus 13. Bab 16 Ar-Rahman di Mablim Hojaj. 5 bab 15 Anal 19. 6 tujuan. Menyerlahkan ketelitian matematik dan kesatuan tema kosmologi. Kesimpulan dan seruan. Bertindak. Bab 11-12 dalam buku Keajaiban Al-Quran mendedahkan keajaiban kosmologi Al-Quran melalui kiraan, operasi dan logik yang luar biasa. Dari pengembangan alam semesta, bab 11, hingga peranan bintang, ayat-ayat seperti Ad-Dariyat 51-47, Al-Anbiya 21-10, Al-Mulk 63, Ar-Rahman 55-7 dan An-Nahl 16-11 mencerminkan penemuan saintifik moden disokong oleh corak nombor seperti nombor perdana 7, 11, 5, 4, 7, 5, 5, 7, nisbah pi like 4.29, 4.29, 4.25, 4.10 dan jumlah perkataan 50. Corak ini menyatukan tema kosmologi dengan bab 6 C10, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang selari dengan theory of everything. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 11-19, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran, dari kosmos hingga rahsia ilahi. Komen dan kongsi sekarang, apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan kaitan Al-Quran dengan TOI? Teruja dengan kesatuan kosmologi ini. Komen di bawah. Kongsikan cerita Anda dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Keajaiban Al-Quran, kiraan, operasi dan logik. Bab 11, pengembangan alam semesta. Assalamualaikum pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 11 bertajuk pengembangan alam semesta mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang fenomena kosmologi, khususnya pengembangan alam semesta seperti yang digambarkan dalam surah Ad-Dariyat 51-7. Bahagian kiraan, operasi dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu astronomi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan. Bab ini melengkapkan tema astronomi dari bab 10, orbit badan angkasa, dan menghubungkan dengan theory of everything, yaitu rangka kerja ilmu yang menyatukan fenomena alam seperti graviti dan dinamik kosmik. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang kiraan, operasi matematik, dan logik ilahi berdasarkan buku ini. Jom, kita teroka keajaiban ini. Kiraan, langkah demi langkah. Bab 11 dalam buku ini menyerlahkan corak nombor dalam ayat tentang pengembangan alam semesta, khususnya Ad-Dariyat 51-47. Langkah 1, kenal pasti ayat utama, yaitu Ad-Dariyat 57, yang menyebut langit yang kami bina dengan kekuatan dan kami yang meluaskannya. Hitung jumlah perkataan dalam ayat ini menggunakan teks Arab Standard Hafs, menghasilkan 7 perkataan. Langkah 2, sahkan bahawa 7 adalah nombor perdana, menunjukkan ketelitian matematik yang unik. Langkah 3, hitung kekerapan perkataan sama langit dalam Al-Quran, yaitu tira 10 kali, mencerminkan tema kosmologi dan pengembangan alam semesta. Langkah 4, kaitkan nombor surah itu dengan jumlah 112 surah Al-Quran. Kerana 114, 51 nombor 3 dan nombor 3 wa 3 ayat 21 menunjukkan corak numerikal. Tambahan, jumlah huruf dalam ayat 5147, 30 huruf, dan 30-3, 10 mencerminkan corak konsisten dengan bab sebelumnya. Ijek, bab 10, 30 huruf. Operasi, bagaimana corak berfungsi? Corak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik seperti yang diterangkan dalam buku ini. Langkah 1, hitung perkataan dalam ayat Ad-Dariyat 51-47 dengan teliti. Dari was-samaa'a banainaha hingga akhir ayat, menghasilkan 7 perkataan menggunakan teks Hafs. Langkah 2, uji nombor 7 untuk sifat nombor perdana. 7 hanya boleh dibahagi dengan 1 tu, mengesahkan ia nombor perdana. Langkah 3, gunakan konkordans Al-Quran untuk mengesan kekerapan sama dalam surah, seperti Al-Baqarah, An-Nur, dan lain-lain, menghasilkan 310 kali. Langkah 4, lakukan operasi pengurangan. 18 plus 9 berarti 63, dan 63 berarti luar 21. Tambahan, nisbah jumlah huruf kepada perkataan 30/7 29 hampir dengan pi 318 menunjukkan harmoni matematik. Logik, mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya dengan astronomi serta TOI. Langkah 1, ayat Ad-Dariyat 51-47 menerangkan langit yang kami luaskan. Selari dengan penemuan moden tentang pengembangan alam semesta oleh Edwin Hubble abad ke-20 melalui pemerhatian peralihan merah galaksi. Ini hanya difahami dengan teleskop dan pengiraan moden. Langkah 2,
Corak nombor seperti 7 perkataan, nombor perdana 310 sama dan 63 wa 21 memerlukan analisis matematik canggih. Mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa alat pengiraan. Langkah 3. Hubungan numerikal. 1 lablas, nonimus 1 tu wahwa nombor 3. Nombor 3 wada 3 ialah 21. Menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten. Tidak mungkin rawak. Langkah ma, hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik tentang pengembangan alam semesta dan corak nur ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kaitan dengan astronomi, pengembangan alam semesta adalah asas kosmologi moden, berkaitan dengan teori Big Bang dan relativity M. Einstein yang mengatur dinamik alam semesta. Kaitan dengan TOI bertujuan menyatukan graviti yang mengawal pengembangan alam semesta dengan daya lain. Al-Quran menyatukan ilmu astronomi, bab 11 dengan tema lain. Bab 6-10, embriologi, hidrologi, geologi, atmosfera. Melalui corak nombor, AG, nombor perdana 7, nisbah, warna pi, mencadangkan pengetahuan ilahi yang merangkumi semua fenomena selari dengan matlamat TOI. Visualisasi korak numerikal. Berikut adalah carta yang menggambarkan korak nombor dalam bab 11. Karta, korak numerikal, bab 11. Penerangan, karta bar yang menunjukkan 3 metrik utama. Jumlah perkataan, jujur, kekerapan sama 310 dan hasil 116 51. Label dan data. Jumlah perkataan Ad-Dariyat 5 wattu 7, kekerapan sama 310, hasil 116 50163. Tujuan menyerahkan ketelitian matematik dalam ayat tentang pengembangan alam semesta. Kesimpulan dan seruan bertindak bab 11 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi dan logik yang luar biasa. Ayat Ad-Dariyat 5 bab 47 menggambarkan pengembangan alam semesta selari dengan sains moden, disokong oleh corak nombor seperti 7 perkataan, 310 sama dan 63. Corak tambahan seperti nisbah 4.29 pi menunjukkan harmoni matematik. Tema ini melengkapkan bab 10, orbit, dan menghubungkan dengan bab 6-9 melalui konsep kosmologi, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang selari dengan theory of everything. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 11, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran dari pengembangan alam semesta hingga rahsia ilahi. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan sains astronomi dalam bab 11? Teruja dengan kiraan dan logik ini? Komen di bawah, kongsikan cerita Anda dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Keajaiban Al-Quran, kiraan, operasi dan logik. Bab 12, asal-usul alam semesta. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 12 bertajuk Asal-usul alam semesta, mendedahkan ketetapatan penerangan Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Anbiya 12-30. Bahagian kiraan, operasi dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu kosmologi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan. Bab ini melengkapkan tema astronomi dari bab 10, orbit badan angkasa, dan bab 11, pengembangan alam semesta, serta menghubungkan dengan theory of everything, TE, yaitu rangka kerja ilmu yang menyatukan fenomena alam seperti graviti, elektromagnetisme, dan asal-usul alam semesta. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang kiraan, operasi matematik, dan logik ilahi berdasarkan buku ini. Jom, kita selami keajaiban ini. Kiraan, langkah demi langkah. Bab 12 dalam buku ini menyerlahkan corak nombor dalam ayat tentang asal-usul alam semesta, khususnya Al-Anbiya 21:30. Langkah 1. Kenal pasti ayat utama, yaitu Al-Anbiya 21:30, yang menyebut langit dan bumi yang bersatu kemudian kami pisahkan. Hitung jumlah perkataan dalam ayat ini menggunakan teks Arab Standard, Hafs, menghasilkan 19 perkataan. Langkah 2, sahkan bahawa 19 adalah nombor perdana, menunjukkan ketelitian matematik yang unik. Langkah 3, hitung kekerapan perkataan sama langit dalam Al-Quran, yaitu 3 10 kali, mencerminkan tema kosmologi dan penciptaan alam semesta. Langkah 4, kaitkan nombor ayat 30 dengan jumlah 114 surah Al-Quran kerana 118-3, 38 dan 13-38 menunjukkan corak numerikal. Tambahan, jumlah huruf dalam ayat 21-30 80 huruf dan 84-20 mencerminkan hubungan matematik. Operasi, bagaimana corak berfungsi?
Corak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik seperti yang diterangkan dalam buku ini, Asap. Hitung perkataan dalam ayat Al-Anbiya 21:30 dengan teliti dari awalam yara ladina kafaru hingga akhir ayat menghasilkan 19 perkataan menggunakan teks hafs. Langkah 2, uji nombor 19 untuk sifat nombor perdana. 19 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 19, mengesahkan ia nombor perdana. Langkah 3, gunakan konkordans Al-Quran untuk mengesan kekerapan sama dalam surah seperti Al-Baqarah, An-Nur dan lain-lain, menghasilkan 310 kali. Langkah 4, lakukan operasi pembahagian dan pengurangan. 11/3 ditipu 8, kemudian 38 minus 30, 8. Tambahan nisbah jumlah huruf kepada perkataan. 19 5.21, hampir dengan P, T11, menunjukkan harmoni matematik. Logik. Mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya dengan astronomi serta to'i. Langkah 1, ayat Al-Anbiya 21:30 menerangkan langit dan bumi yang bersatu kemudian kami pisahkan. Selari dengan teori Big Bang yang ditemui pada abad ke-20 melalui pemerhatian kosmik seperti radiasi latar belakang oleh Penzias dan Wilson. Ini mustahil diketahui pada abad ke-7 tanpa alat saintifik. Langkah 2, korak nombor seperti 19 perkataan, nombor perdana, trikolu sama, dan 38 memerlukan analisis matematik canggih, tidak mungkin dilakukan tanpa teknologi modern. Langkah 3, hubungan numerikal, sub 11/3, wa 38, 13/30, 8, menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten, tidak mungkin rawak. Langkah 4, hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik tentang asal-usul alam semesta dan corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kaitan dengan astronomi, penciptaan langit dan bumi dalam Al-Anbiya 21:30 mencerminkan teori Big Bang, asas kosmologi modern yang berkaitan dengan relativity Einstein. Kaitan dengan to'i. To'i bertujuan menyatukan graviti yang mengawal dinamik Big Bang dengan daya lain seperti elektromagnetisme dan daya nuklear. Al-Quran menyatukan ilmu kosmologi dengan tema lain. Bab 6-11, embriologi, hidrologi, geologi, atmosfera, orbit, pengembangan alam semesta melalui corak nombor, e.g. nombor perdana 19, nisbah muhma pai, mencadangkan pengetahuan ilahi yang merangkumi semua fenomena, selari dengan matlamat to'i. Visualisasi korak numerikal. Berikut adalah carta yang menggambarkan korak nombor dalam bab 12. Karta, korak numerikal. Bab 12, penerangan. Karta bar yang menunjukkan 3 metrik utama, jumlah perkataan, kekerapan sama, 3 dan hasil 11/3-30. Label dan data, jumlah perkataan Al-Anbiya 21:11, kekerapan sama, 3 hasil 11/3-30. 8. Tujuan, menyerlahkan ketelitian matematik dalam ayat tentang asal-usul alam semesta. Kesimpulan dan seruan bertindak bab 12 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa. Ayat Al-Anbiya 21:30 menggambarkan penciptaan langit dan bumi, selari dengan teori Big Bang, disokong oleh corak nombor seperti 19 perkataan, disama dan 8. Corak tambahan, seperti nisbah 4,21 menapai, menunjukkan harmoni matematik. Tema ini melengkapkan bab 10, orbit, dan bab 11, pengembangan alam semesta, serta menghubungkan dengan bab 6-9 melalui konsep kosmologi, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang selari dengan theory of everything. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 12, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran dari asal-usul alam semesta hingga rahsia ilahi. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan sains kosmologi dalam bab 12? Teruja dengan kiraan dan logik ini? Komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan membaca keajaiban Al-Quran, kiraan, operasi, dan logik. Bab 13, struktur lapisan langit. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 13 bertajuk Struktur Lapisan Langit, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang susunan 7 lapisan langit seperti yang digambarkan dalam surah Al-Mulk 6:7-3. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu kosmologi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan. Bab ini melengkapkan tema astronomi dari bab 10, orbit badan angkasa,
Bab 11, pengembangan alam semesta, dan bab 12, asal-usul alam semesta, serta menghubungkan dengan Theory of Everything, TOE, yaitu rangka kerja ilmu yang menyatukan fenomena alam seperti graviti, elektromagnetisme, dan struktur kosmik. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang kiraan, operasi matematik, dan logik ilahi berdasarkan buku ini. Jom kita teroka keajaiban ini, langkah demi langkah. Bab 13 dalam buku ini menyerlahkan corak nombor dalam ayat tentang struktur lapisan langit, khususnya Al-Mulk 7 Dutia. Langkah 1, kenal pasti ayat utama, yaitu Al-Mulk 67-3, yang menyebut 7 langit yang dicipta dalam lapisan tanpa cacat celah. Hitung jumlah perkataan dalam ayat ini menggunakan teks Arab Standards, menghasilkan 12 perkataan. Langkah 2, sahkan bahawa 13 adalah nombor perdana, menunjukkan ketelitian matematik yang unik. Langkah 3, hitung kekerapan perkataan sama langit dalam Al-Quran, yaitu 310 kali, mencerminkan tema kosmologi dan struktur langit. Langkah 4, kaitkan nombor surah 67 dengan jumlah 112 surah Al-Quran, kerana 114 67 memapo-jujur, dan 47 adalah nombor perdana, menunjukkan corak numerikal. Tambahan, jumlah huruf dalam ayat 67-3, 50 huruf, dan mim purba 5-10 mencerminkan corak konsisten dengan bab sebelumnya. EJR bab 10, 11, 12. Operasi. Bagaimana korak berfungsi? Korak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini. Langkah 1. Hitung perkataan dalam ayat Al-Mulk 6-3 dengan teliti. Dari LD khalaqa sab'a samawat hingga akhir ayat, menghasilkan 13 perkataan menggunakan teks Hafs. Langkah 2. Uji nombor 13 untuk sifat nombor perdana. 13 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 13 mengesahkan ia nombor perdana. Langkah 3. Gunakan concordance Al-Quran untuk mengesan kekerapan sama dalam surah seperti Al-Baqarah, An-Nur dan lain-lain, menghasilkan 3/10 kali. Langkah 4. Lakukan operasi pengurangan. 1/14 67 nombor perdana. Tambahan nisbah jumlah huruf kepada perkataan 50-11 wa 3.85 hampir dengan P 3.11 menunjukkan harmoni matematik. Logik. Mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya dengan astronomi serta TOE. Langkah 1. Ayat Al-Mulk 67-3 menerangkan 7 langit dalam lapisan tanpa cacat celah, selari dengan konsep moden tentang struktur kosmik seperti lapisan atmosfera atau zon galaksi. Ini hanya difahami dengan pemerhatian saintifik moden seperti spektroskopi dan model kosmologi. Langkah 2. Corak nombor seperti 13 perkataan, nombor perdana, 310 sama, dan 47 nombor perdana, memerlukan analisis matematik canggih, mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa alat saintifik. Langkah 3. Hubungan numerikal 114-67-47 menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten, tidak mungkin rawak. Langkah 4. Hujah utama buku ini, ketepatan saintifik tentang struktur lapisan langit dan corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kaitan dengan astronomi. 7 langit dalam Al-Mulk 67-3 boleh dihubungkan dengan lapisan kosmik, EG, lapisan atmosfera, struktur galaksi atau zon kosmologi yang berkaitan dengan model relativity am dan astrofisik moden. Kaitan dengan TOE. TOE bertujuan menyatukan graviti yang mengawal struktur kosmik dengan daya lain seperti elektromagnetisme dan daya nuklear. Al-Quran menyatukan ilmu kosmologi 13 dengan tema lain, bab 6-12, embriologi, hidrologi, geologi, atmosfera, orbit, pengembangan, asal-usul alam semesta, melalui corak nombor E, G, nombor perdana 13, papa 7, nisbah mapai, mencadangkan pengetahuan ilahi yang merangkumi semua fenomena selari dengan matlamat TOE. Visualisasi korak numerikal. Berikut adalah karta yang menggambarkan corak nombor dalam bab 13. Carta korak numerikal. Penerangan, carta bar yang menunjukkan 3 metrik utama. Jumlah perkataan, kekerapan sama, 310 dan hasil 112-67. Label dan data, jumlah perkataan Al-Mulk 67-3, kekerapan sama, 310. Hasil 112-67. Tujuan, menyerlahkan kelitian matematik dalam ayat tentang struktur lapisan langit. Kesimpulan dan seruan. Bertindak bab 13 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa. Ayat Al-Mulk 67-3 menggambarkan 7 langit dalam lapisan, selari dengan konsep kosmologi moden, disokong oleh corak nombor seperti 13 perkataan,
3x40 sama, dan 47. Corak tambahan seperti nisbah 3.85 bapa menunjukkan harmoni matematik. Tema ini melengkapkan bab 10 orbit, bab 11 pengembangan alam semesta, dan bab 12 asal-usul alam semesta, serta menghubungkan dengan bab 6 Tuniman melalui konsep kosmologi, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang selari dengan theory of everything. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 13, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran, dari lapisan langit hingga rahsia ilahi. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan sains kosmologi dalam bab 13? Teruja dengan kiraan dan logik ini. Komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Keajaiban Al-Quran, kiraan operasi dan logik. Bab Napangan Kosmik. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 14 bertajuk Keseimbangan Kosmik, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang keseimbangan dalam penciptaan langit dan bumi seperti yang digambarkan dalam surah Ar-Rahman 55:7. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu kosmologi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan. Bab ini melengkapkan tema astronomi dari bab 10, orbit badan angkasa, bab 11, pengembangan alam semesta, bab 13, asal-usul alam semesta, dan bab 13, struktur lapisan langit, serta menghubungkan dengan theory of everything, yaitu rangka kerja ilmu yang menyatukan fenomena alam seperti graviti, elektromagnetisme, dan pemalar fizik. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang kiraan, operasi matematik, dan logik ilahi berdasarkan buku ini. Jom kita teroka keajaiban ini. Kiraan, langkah demi langkah bab 11 dalam buku ini menyerlahkan corak nombor dalam ayat tentang keseimbangan kosmik, khususnya Ar-Rahman 55:7. Langkah 1. Kenal pasti ayat utama, yaitu Ar-Rahman 55:7, yang menyebut langit yang kami angkat dan kami tetapkan keseimbangan. Hitung jumlah perkataan dalam ayat ini menggunakan teks Arab Standards menghasilkan 5 perkataan. Langkah 2. Sahkan bahawa 5 adalah nombor perdana, menunjukkan ketelitian matematik yang unik. Langkah 3. Hitung kekerapan perkataan mizan dalam Al-Quran, yaitu 8 kali, mencerminkan tema keseimbangan kosmik. Langkah 4. Kaitkan nombor surah 55 dengan jumlah 114 surah Al-Quran, kerana 115 by 55 ke 59 dan 59 adalah nombor perdana, menunjukkan corak numerikal. Tambahan, jumlah huruf dalam ayat 557 hingga 20 huruf dan 20-45 selari dengan jumlah perkataan dan nombor perdana. Operasi, bagaimana corak berfungsi? Corak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini. Langkah 1. Hitung perkataan dalam ayat Ar-Rahman 55:7 dengan teliti. Dari wassama rafa'aha hingga akhir ayat, menghasilkan 5 perkataan menggunakan teks hafs. Langkah 2. Uji nombor 5 untuk sifat nombor perdana. 5 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 5, mengesahkan ia nombor perdana. Langkah 3, gunakan concordance Al-Quran untuk mengesan kekerapan mizan dalam surah seperti Al-Hadid, Ash-Shar dan lain-lain menghasilkan 8 kali. Langkah 4, lakukan operasi pengurangan. 115 hingga 55 ini nombor perdana. Tambahan, nisbah jumlah huruf kepada perkataan 20/5 mopat hampir dengan pi 3/11 menunjukkan harmoni matematik. Logik, mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya dengan astronomi serta TOI. Langkah 1. Ayat Ar-Rahman 55:7 menerangkan langit yang diangkat dengan keseimbangan selari dengan konsep moden tentang pemalar fizik yang halus I.J. Pemalar grafiti, pemalar kosmologi yang memastikan kestabilan alam semesta. Ini hanya difahami dengan penemuan saintifik abad ke-20 seperti teori relativity dan kosmologi moden. Langkah 2. Korak nombor seperti 5 perkataan, nombor perdana, 8 mizan, dan 59 nombor perdana memerlukan analisis matematik canggih, mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa alat saintifik. Langkah 3. Hubungan numerikal. 111-55-55 menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten, tidak mungkin rawa. Langkah 4. Hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik tentang keseimbangan kosmik dan corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kaitan dengan astronomi.
Keseimbangan dalam Ar-Rahman 557 mencerminkan keseimbangan graviti dan daya lain yang memastikan kestabilan bintang, galaksi, dan alam semesta selari dengan model kosmologi moden. Kaitan dengan TOI bertujuan menyatukan graviti yang mengawal keseimbangan kosmik dengan daya lain seperti elektromagnetisme dan daya nuklear. Al-Quran menyatukan ilmu kosmologi bab 16 dengan tema lain. Bab 6-13, embriologi, hidrologi, geologi, atmosfera, orbit, asal-usul lapisan langit, melalui corak nombor. E.g. nombor perdana 5, 5+5, nisbah 5, mahmonhapai, mencadangkan pengetahuan ilahi yang merangkumi semua fenomena selari dengan matlamat TOI. Visualisasi korak numerikal. Berikut adalah carta yang menggambarkan korak nombor dalam bab 16. Karta, korak numerikal bab 16 penerangan, karta bar yang menunjukkan 3 metrik utama. Jumlah perkataan 5, kekerapan mizan, lab dan hasil saklap 12, nimpa 5. Label dan data, jumlah perkataan Ar-Rahman 5 kekerapan mizan 8, hasil 14, 5. Tujuan, menyerlahkan ketelitian matematik dalam ayat tentang keseimbangan kosmik. Kesimpulan dan seruan bertindak bab 16 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa. Ayat Ar-Rahman 557 menggambarkan keseimbangan kosmik selari dengan konsep pemalar fizik yang halus disokong oleh corak nombor seperti 5 perkataan, lapak mizan, dan 5 pasminan. Corak tambahan seperti nisbah 4 monapai menunjukkan harmoni matematik. Tema ini melengkapkan bab 10, orbit, bab 11, pengembangan, bab 12, asal-usul, dan bab 13, lapisan langit, serta menghubungkan dengan bab 69 melalui konsep kosmologi, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang selari dengan theory of everything. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 14, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran dari keseimbangan kosmik hingga rahsia ilahi. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan sains kosmologi dalam bab 16? Teruja dengan kiraan dan logik ini? Komen di bawah. Kongsikan cerita Anda dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Keajaiban Al-Quran, kiraan, operasi, dan logik. Bab 15, bintang sebagai panduan. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 15 bertajuk Bintang sebagai panduan, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang peranan bintang sebagai panduan dan tanda dalam susunan kosmik, seperti yang digambarkan dalam surah An-Nahl 11:11. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu astronomi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan. Bab ini melengkapkan tema astronomi dari bab 10, orbit badan angkasa, bab 11, pengembangan alam semesta, bab 12, usul alam semesta, bab 13, struktur lapisan langit, dan bab 16, keseimbangan kosmik, serta menghubungkan dengan theory of everything, TOI, yaitu rangka kerja ilmu yang menyatukan fenomena alam seperti grafiti, elektromagnetisme, dan dinamik bintang. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang kiraan, operasi matematik, dan logik ilahi berdasarkan buku ini. Jom kita teroka keajaiban ini. Kiraan, langkah demi langkah. Bab 15 dalam buku ini menyerlahkan corak nombor dalam ayat tentang bintang sebagai panduan, khususnya An-Nahl 15:15. Langkah 1, kenal pasti ayat utama, yaitu An-Nahl 19:11, yang menyebut bintang sebagai panduan dan tanda-tanda, dan dengan bintang mereka mendapat petunjuk. Hitung jumlah perkataan dalam ayat ini menggunakan teks Arab standar Hafs menghasilkan 6 perkataan. Langkah 2, sahkan bahawa 6 bukan nombor perdana, tetapi hubungan dengan nombor lain akan menunjukkan corak unik. Langkah 3, hitung kekerapan perkataan nanijeng dalam Al-Quran, yaitu 19 kali, mencerminkan tema bintang dalam konteks kosmologi. Langkah 4, kaitkan nombor surah 19 dengan jumlah 115 surah Al-Quran, kerana 115 boleh 2 ya 57 dan 57 dan 19 dalam 41, dengan 41 sebagai nombor perdana menunjukkan corak numerikal. Tambahan jumlah huruf dalam ayat 16 25 huruf dan 25 5 nombor perdana yang mencerminkan corak konsisten dengan bab sebelumnya, e.g. bab 16 5 perkataan. Operasi, bagaimana korak berfungsi? Korak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini. Langkah 1, hitung perkataan dalam ayat An-Nahl 16:11 dengan teliti. Dari wa'alamat hingga akhir ayat, menghasilkan 6 perkataan menggunakan teks Hafs.
Langkah 2. Periksa nombor 6 bukan perdana tetapi boleh difaktor sebagai 2 babitiyah. Fokus pada hubungan lain untuk corak. Langkah 3. Gunakan konkordans Al-Quran untuk mengesan kekerapan najm dalam surah seperti An-Najm, At-Tariq dan lain-lain menghasilkan 19 kali nombor perdana. Langkah 4. Lakukan operasi pembahagian dan pengurangan. 112/2 5 berjujuk. Kemudian 5 bujud 19 1 nombor perdana. Tambahan. Nisbah jumlah huruf kepada perkataan 25/6 4.1 hampir dengan pi 3/14 menunjukkan harmoni matematik. Logik. Mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya dengan astronomi serta TOI. Langkah 1. Ayat An-Nahl 19 menerangkan bintang sebagai panduan selari dengan penggunaan bintang dalam navigasi kuno dan moden, e.g. Polaris untuk pelayaran, spektroskopi untuk analisis kosmik. Ini hanya difahami sepenuhnya dengan penemuan saintifik moden seperti teleskop dan astrofizik. Langkah 2. Corak nombor seperti 6 perkataan, 19 naim nombor perdana dan 41 nombor perdana memerlukan analisis matematik canggih. Mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa alat saintifik. Langkah 3. Hubungan numerikal 111/2/2 5/19 menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten, tidak mungkin rawak. Langkah 4. Hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik tentang peranan bintang dan corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kaitan dengan astronomi. Bintang dalam An-Nahl 16-19 mencerminkan peranan bintang dalam navigasi dan dinamik kosmik, e.g. pembentukan bintang melalui graviti, nukleosintesis bintang, selari dengan astrofizik moden. Kaitan dengan TOI. TOI bertujuan menyatukan graviti yang mengawal dinamik bintang dengan daya lain seperti elektromagnetisme dan daya nuklear yang mengawal reaksi dalam bintang. Al-Quran menyatukan ilmu kosmologi 19 dengan tema lain, bab 6-14, embriologi, hidrologi, geologi, atmosfera, orbit, pengembangan, asal-usul, lapisan langit, keseimbangan, melalui corak nombor, e.g. nombor perdana 19, bab 1, nisbah pi, mencadangkan pengetahuan ilahi yang merangkumi semua fenomena selari dengan matlamat TOI. Visualisasi corak numerikal. Berikut adalah carta yang menggambarkan corak nombor dalam bab 19. Carta corak numerikal bab 16. Penerangan. Carta bar yang menunjukkan 3 metrik utama. Jumlah perkataan 6, kekerapan najm 19 dan hasil subtruk 12/2-16. Label dan data. Jumlah perkataan An-Nahl 19-19 6, kekerapan najm 19. Hasil sub 16/2-16. Tujuan menyerlahkan ketelitian matematik dalam ayat tentang bintang sebagai panduan. Kesimpulan dan seruan bertindak bab 15 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi dan logik yang luar biasa. Ayat An-Nahl 16-19 menggambarkan bintang sebagai panduan, selari dengan navigasi dan astrofizik moden, disokong oleh corak nombor seperti 6 perkataan, 19 naim, dan 41. Corak tambahan seperti nisbah 4.10 menunjukkan harmoni matematik. Tema ini melengkapkan bab 10, orbit, bab 11, pengembangan, bab 12, asal-usul, bab 13, lapisan langit, dan bab 14, keseimbangan, serta menghubungkan dengan bab 6-9 melalui konsep kosmologi, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang selari dengan theory of everything. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 16 dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran dari bintang panduan hingga rahsia ilahi. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan sains astronomi dalam bab 16? Teruja dengan kiraan dan logik ini? Komen di bawah, kongsikan cerita Anda dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca.